Assalamualaikum, nama saya Nur Kasrina Nazifah binti Khairul Azhar. Nama matrik 10 DLS 21F1037. Projek inovasi Green Teapot direalisasikan disebabkan kursus ekspor import dan dokumentasi cenderung berfokuskan kepada teori dan telah menyebabkan kebosanan dan kehilangan minat pelajar dalam mempelajari kursus tersebut. Permainan secara atas talian ini akan memberikan kesan positif kepada pelajar. Ia dapat meningkatkan semangat dan minat pelajar melalui pendekatan bermain sambil belajar. Penyataan masalah Green Teapot menekankan kepada kekurangan minat dan perhatian pelajar terhadap kursus ekspor import dan dokumentasi di Politeknik Seberang Perai. Pengkaji bertujuan untuk menarik minat dan fokus pelajar dengan memperkenalkan permainan inovatif. Selain itu, pengkaji juga ingin menjadikan pembelajaran pelajar lebih menyeronokkan dan dapat mendorong kehadiran serta keterlibatan pelajar. Objektif utama Green Teapot adalah untuk mempermudahkan pelajar melakukan pengulangan pembelajaran dan meningkatkan pemahaman terhadap kursus ekspor, import dan dokumentasi. Objektif khusus bagi Green Teapot adalah mengenal pasti punca kelemahan, meningkatkan minat terhadap kursus tersebut dan menyediakan lebih banyak ilmu pengetahuan melalui platform Green Teapot. Persoalan bagi projek inovasi ini adalah untuk membantu pelajar yang mengambil kursus tersebut. Secara ringkas, projek ini bertujuan memberi sokongan kepada pelajar dalam memahami kursus ekspor, import dan dokumentasi melalui permainan yang interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Aisyah binti Rosli. Nombor matrik 10 DLS 21F1084. Pemilihan peserta. PSP adalah Politeknik ke-10 di Malaysia dengan 4 jabatan atau program pengajian. Bagi analisis SWOT, SWOT merujuk kepada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Bagi kekuatan, Green Teapot dianggap sebagai kekuatan kerana membantu pelajar memahami ekspor, import melalui permainan dalam talian. Bagi kelemahan pula, kelemahan Green Teapot termasuk kegantungan kepada talian, kemungkinan masalah sistem dan memerlukan sambungan internet yang kukuh. Bagi peluang, terdapat peluang untuk memperbarui Green Teapot bagi pasaran umum, menarik lebih banyak pelajar ke dalam bidang logistik dan menjangkau pengajaran dalam kelas. Ancaman pula, ancaman boleh timbul daripada kurang minat disebabkan persaingan dengan aplikasi dan platform lain yang lebih menarik. Tujuan kajian, mengenal pasti kelemahan dalam pembelajaran dan meningkatkan minat serta pemahaman terhadap pelajar kepada subjek tertentu. Analisis SWOT, kekuatan, meningkatkan minat dan pemahaman pelajar terhadap subjek. Kelemahan, pembelajaran dalam talian dengan ketergantungan pada koneksi internet. Peluang, potensi untuk pembaruan dan pemasaran yang meluas. Dan yang terakhir, ancaman, bersaing dengan aplikasi dan platform lain yang lebih menarik. Bagi aplikasi projek pula, ia diberi nama GameKit yang merupakan permainan interaktif dalam talian di mana pensyarah boleh membuat soalan serta pelajar boleh menjawab soalan sambil bermain. GameKit adalah permainan kuis digital yang digunakan untuk pembelajaran iaitu berfungsi untuk meningkatkan motivasi dan kecekapan dalam proses pembelajaran. Bagi projek inovasi Green Teapot ini merupakan projek inovasi di Politeknik Seberang Perai iaitu fokus pada ekspor, import, dokumentasi dan prosedur perdagangan. Ekspor, import, dokumentasi dan prosedur ini melibatkan penghantaran barang atau perkhidmatan ke luar negara untuk tujuan perdagangan iaitu merujuk kepada konsep permainan dalam Green Teapot di Politeknik Seberang Perai. Assalamualaikum, nama saya Nur Farhana binti Marzuki, nombor matrik 10 dan S2 1F1030. Dalam kajian regulator pembelajaran interaktif, menurut Razi 2020, konsep pembelajaran dalam talian juga dikenali sebagai e-pembelajaran adalah merupakan sebuah bentuk pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui penggunaan teknologi digital dan internet. Dalam kajian regulator pembelajaran interaktif, menurut Razi 2020, konsep pembelajaran dalam talian juga dikenali sebagai e-pembelajaran adalah merupakan sebuah bentuk pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui penggunaan teknologi digital dan internet. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah binti Zulkifli, nombor matrik 10 DLS 21F1024. Yang kedua, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi dalam dunia global hari ini telah mengubah landscape pendidikan terutamanya dalam corak pengajaran guru. Pelbagai kaedah pengajaran mula dipergunakan bagi menyokong perkembangan teknologi ini. Antaranya ialah pengajaran dan pembelajaran PDP atas talian menurut Ramli dan Zulkifli 2022. Kajian yang ketiga ialah ekspor dan import. Ekspor ialah aktiviti di mana terdapat transaksi menjual barang dari dalam ke luar negara untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk wang ataupun pertukaran asing. Import merupakan salah satu tonggak ekonomi sesebuah negara. Ini kerana aktiviti import merupakan salah satu peringkat yang boleh dijalankan oleh kerajaan apabila memenuhi keperluan rakyatnya tidak dapat dipenuhi. Maka aktiviti import akan dijalankan. Sumber dari di jalur MU Yusof M dan Pujawati J 2023. Platform Green Teapot dicipta khas untuk meningkatkan pemahaman pelajar dalam kursus ekspor, import dan dokumentasi. Ia bertujuan untuk mengatasi masalah kebosanan dalam pembelajaran dan pengajaran. Projek inovasi Green Teapot ini juga dijangka dapat menjadikan pembelajaran pelajar dengan lebih menarik serta efektif. Bagi fungsi syarta ahli berfungsi sebagai gambaran visual yang menjelaskan urutan proses atau aliran kerja. Digunakan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana tugas atau proses dalam kursus ekspor, import, dokumentasi dan prosedur di Politeknik Seberang Perai.
Bagi strategi Gear Point merancang bab khusus secara terperinci iaitu menarik minat pelajar dengan menyediakan pautan laman web dan video YouTube yang berkaitan dengan khusus hingga memperkukuhkan pemahaman melalui penerapan konsep ke dalam kehidupan yang sebenar. Gear Point, projek inovasi ini berfokus pada khusus ekspor import dokumentasi dan prosedur, iaitu menggunakan platform permainan kuis digital GameKit sebagai aspek utama untuk penyampaian khusus. Bagi permulaan projek, mengumpulkan maklumat awal mengenai khusus ekspor import dokumentasi dan prosedur serta platform GameKit, iaitu merancang peralatan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan projek dengan lebih berkesan, memastikan kelancaran penyampaian dan penerimaan konsep khusus melalui permainan kuis digital ini. Platform Britipod memberikan pembaharuan dan keunikan dalam pembelajaran. Sebelum ini, pelajar hanya terhad kepada buku dan nota yang diberikan daripada pensyarah. Namun, platform Britipod memudahkan pembelajaran secara atas talian. Keunikan platform ini termasuk dengan pelbagai bahan pembelajaran seperti nota, soalan peperiksaan dan permainan yang dapat menjadikan pembelajaran lebih interaktif. Britipod juga menyediakan beberapa video untuk memahami situasi ekspor dan import dalam konteks sebenar. Platform ini juga dapat mengurangkan usaha pencarian sumber pembelajaran. Bagi elemen platform, Gear mengintegrasikan nota, pautan web, video, YouTube dan permainan interaktif dalam satu platform untuk khusus ekspor import dokumentasi dan prosedur, menggunakan perkataan seperti Computerable dan Perisian Weebly sebagai platform pembina laman web. Bagi akses khusus, pelajar boleh membuka DPL Interactive Hub di Weebly, memilih subjek, ekspor dan import untuk melihat platform khusus, platform yang disusun mengikut bab dengan nota, pautan dan permainan yang interaktif. Navigasi dan interaksi, pelajar dapat melihat nota dengan menekan butang notes. Permainan interaktif ini diakses dengan menekan exercise pada bab yang dikehendaki. Dan juga boleh menonton video YouTube yang mudah dilihat dengan menekan paparan video pada halaman bab yang bersesuaian. Seterusnya, analisis situasi. Projek inovasi yang dijalankan ini melibatkan beberapa peringkat analisis. Analisis pertama bermula dengan dapatan yang diperolehi berdasarkan analisis dapatan temu bual sebelum projek inovasi dihasilkan. Manakala analisis kedua merujuk kepada dapatan soal selidik selepas projek inovasi dihasilkan. Berdasarkan analisis dapatan temu bual sebelum projek inovasi dihasilkan, jadual 4.1 menunjukkan dapatan temu bual bersama para pensyarah dan pelajar bagi mendapatkan maklum balas tentang keperluan menghasilkan projek inovasi ini. Secara keseluruhannya, pensyarah dan para pelajar diploma pengurusan logistik dan rangkaian bekalan dari kelas A dan kelas B menjawab ya dan tidak dengan semua persoalan soal selidik yang telah dikemukakan. Permasalahan yang wujud dalam kalangan pelajar untuk memahami khusus ekspor import dokumentasi dan prosedur dengan penyelesaiannya daripada penghasilan projek Gear yang boleh membantu para pelajar memahami khusus tersebut dengan lebih baik. Seterusnya, analisis dapatan soal selidik selepas projek inovasi dihasilkan. Jadual 4.20 merupakan dapatan soal selidik daripada para pelajar setelah menggunakan projek inovasi yang telah dihasilkan dan digunakan oleh para pelajar bagi pembelajaran khusus. Secara keseluruhannya, SEM 4 bagi kelas DLS A dan B yang telah menjawab soal selidik sebanyak 75 orang, di mana hampir separuh sangat setuju dan segelintirnya pelajar setuju, tidak setuju, neutral dan sangat tidak setuju. Seterusnya, analisis situasi. Dapatan kajian GameKit ialah permainan kuis digital interaktif yang mirip dengan Kahoot yang membolehkan pendidik dan pelajar membuat soalan pilihan berganda untuk pelbagai topik. Pengguna boleh mengimport set Quizlet untuk mencipta kit dengan mudah. Satu ciri utama GameKit ialah keupayaannya untuk mendapatkan wang dengan menjawab betul, yang boleh digunakan untuk membeli kekuatan tambahan seperti mendapatkan lebih banyak mata setiap soalan atau bonus untuk menjawab betul berturut-turut. Selain itu, guru menerima laporan data selepas setiap permainan, memberikan gambaran keseluruhan kelas dan respon individu pelajar. Data ini berguna untuk penilaian formatis, memberikan maklum balas pantas kepada pelajar dan mengenal pasti bidang yang perlu diperbaiki atau dipelajari semula. Gambar rajah 4.1 ialah gambaran laman web GameKit. Penggunaan maklumat pengajaran dan pembelajaran dalam khusus ekspor import dokumentasi dan prosedur sangat penting untuk memastikan pemahaman yang holistik oleh pelajar. Laman web Weebly seperti yang digambarkan dalam rajah 4.2 berperanan sebagai sumber utama yang menyediakan nota, video dan soalan berkaitan khusus. Berdasarkan rajah 4.3, nota bagi bab 1 memberikan pengenalan kepada pelajar mengenai aktiviti ekspor dan import. Pelajar dapat mengenali aspek-aspek penting yang berkaitan dengan khusus ini. Sementara itu, rajah 4.4 menunjukkan nota untuk bab 2 yang tidak hanya memberikan penjelasan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam aktiviti ekspor dan import, tetapi juga menyediakan video untuk maklumat tambahan. Rajah 4.5 menunjukkan nota bab 3 yang membahas dokumen-dokumen yang terlibat dalam pengurusan aktiviti ekspor dan import. Ini membolehkan pelajar mengenali dan memahami pentingnya dokumen-dokumen tersebut. Rajah 4.6 pula memberikan nota untuk bab 4 yang menjelaskan mengenai Incoterm, memberikan peluang kepada pelajar untuk memperoleh pemahaman tentang cara berdagang di peringkat antarabangsa melalui bahan bacaan dan video. Bab 5 dan 6 seperti yang digambarkan dalam rajah 4.7 dan 4.8 memberikan penerangan terperinci tentang prosedur ekspor dan import, termasuk aspek bayaran antara penjual dan pembeli. Pelajar dapat memahami perbezaan
di antara short term dan long term melalui bacaan dan video yang disediakan. Akhirnya, Rajah 4.9 menunjukkan contoh soalan ekspor import tahun lepas yang memberikan peluang kepada pelajar untuk menguji pemahaman mereka setelah membaca dan menonton bahan pengajaran. Proses penggunaan projek inovasi pula terdapat 4 proses untuk pelajar menggunakan GameKit, iaitu langkah pertama, paparan utama, pelajar perlu menekan butang exercise kemudian hanya perlu meletakkan nama sahaja sebelum bermain GameKit. Langkah kedua pada gambar Rajah 4.11, paparan sebelum main permainan, pelajar perlu menekan start assignment untuk memulakan permainan. Di dalam permainan GameKit terdapat 10 soalan yang diberikan, contoh pada Rajah di atas. Langkah ketiga, gambar Rajah 4.12, paparan karakter pelajar perlu menggerakkan karakter kartun dengan menekan butang yang berwarna tersebut untuk menjawab soalan. Langkah keempat pada gambar Rajah 4.13, paparan contoh soalan yang diberikan para pelajar dan boleh mula untuk menjawab soalan yang dipaparkan dengan betul. Dalam proses penggunaan GameKit untuk pensyarah, terdapat 5 langkah yang perlu diikuti. Langkah pertama, pensyarah perlu membuka gambar Rajah 4.14 yang menunjukkan paparan identiti untuk pensyarah. Sebelum membuat soalan untuk pelajar, pensyarah harus menekan butang sign up untuk mengisi maklumat terlebih dahulu. Langkah seterusnya yang terdapat dalam gambar Rajah 4.15 adalah pemilihan gambar identiti. Pensyarah perlu memilih gambar yang sesuai sebagai gambar identiti mereka. Kemudian pada langkah yang ketiga, yang digambarkan dalam Rajah 4.16, pensyarah akan dihadapkan dengan pelbagai pilihan aktiviti. Pensyarah perlu memilih add question untuk membina soalan kepada pelajar. Langkah keempat seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.17 melibatkan proses pembuatan soalan dan penambahan jawapan. Pensyarah dapat memasukkan dan membina soalan serta menyediakan 4 pilihan jawapan di mana 3 adalah jawapan salah dan salah satu adalah jawapan yang betul. Setelah selesai membuat soalan, pensyarah boleh menekan butang add untuk membina soalan yang seterusnya. Terakhir, langkah kelima melibatkan paparan contoh soalan yang ditunjukkan dalam Rajah 4.18. Pelajar perlu menjawab soalan dengan betul untuk mendapatkan mata wang yang dalam permainan yang dapat digunakan untuk membeli hadiah dan mendapatkan masa tambahan. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan analisis kewangan. Projek inovasi Gtimport ini tidak memerlukan kos sama sekali kerana ianya dihasilkan secara percuma dengan menggunakan laman interaktif yang sedia ada. Impak projek inovasi dapat diperincikan kepada 3 bentuk impak. Yang pertama, impak projek terhadap masa PDP pelajar. Masa mendapatkan bahan pelajaran secara manual, sederhana, secara Gtimport memuaskan. Yang kedua, impak projek terhadap kos bahan rujukan per PDP pelajar. Kos bahan rujukan secara buku manual, sederhana, secara Gtimport memuaskan. Yang ketiga, impak terhadap keberkesanan projek inovasi. Pencarian maklumat berkaitan khusus sebelum, sederhana, selepas memuaskan. Keupayaan mendapatkan maklumat pelbagai sebelum amat baik, selepas memuaskan. Kesesuaian masa dan lokasi untuk sesi PDP sebelum amat baik, selepas memuaskan. Seterusnya, pengkomersialan. Mengenal pasti sasaran merupakan langkah penting dalam membincangkan rancangan pengkomersialan. Projek inovasi Gtimport memfokuskan kepada pelajar Jabatan Perdagangan di Politeknik Seberang Perai yang dapat membantu mereka memahami khusus ekspor import dokumentasi dan prosedur melalui temu bual dan soal selidik. Dengan menyelesaikan masalah pemahaman subjek, projek ini akan diperkenalkan kepada semua pelajar khusus berkaitan di Politeknik Seberang Perai. Untuk analisis pula, kelebihan Gtimport mempermudahkan pemahaman khusus ekspor dan import, berfungsi sebagai medium untuk mengulang kaji dan menarik minat pelajar. Kelemahan pula terlihat hanya dalam talian saja, mungkin mengalami masalah teknikal dan bergantung kepada internet yang stabil, boleh menyebabkan ketidakpuasan pelajar. Untuk peluang untuk meningkatkan Gtimport dengan menambah kandungan dan inovasi boleh digunakan sebagai alat pemasaran dan memudahkan pengajaran pensyarah. Ancaman pula, Gtimport ini mungkin akan kurang mendapat sambutan kerana pada era teknologi sekarang ini, ramai orang telah menghasilkan aplikasi dan platform yang lebih menarik dan terjadinya ramai pesaing. Cadangan perkomersialan projek inovasi. Projek Gtimport memiliki potensi komersial melalui 3 cara iaitu paten dan hak cipta. Lindungi hak cipta dan paten projek Gtimport untuk mengelakkan penyalahgunaan dan menarik perhatian pelabur untuk berkolaborasi bersama untuk memasukkan platform ini ke dalam pasaran. Yang kedua, strategi pemasaran digital. Memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook untuk menyebarkan kewujudan platform ini kepada pelajar, pengajar dan semua orang awam. Dan yang ketiga, jaringan dan kerjasama. Bina hubungan bersama tenaga pengajar, pelajar dan pihak berkepentingan. Jika terdapat jaringan seperti ini, ia dapat disebarkan dengan lebih pantas. Bagi batasan kajian pula, Gtimport telah menghadapi 3 cabaran dalam projek inovasi ini. Yang pertama, kekurangan tenaga mahir. Projek inovasi Gtimport memerlukan kepakaran khusus dan tenaga manusia yang mahir dalam bidang IT. Kebergantungan yang tinggi pada individu yang mempunyai pengetahuan teknikal yang mendalam
boleh menjadi batasan. Yang kedua, ketidakpastian hasil inovasi. Kejayaan projek inovasi Green Teapot tidak dapat diukur dengan jelas pada peringkat awal. Terdapat ketidakpastian dalam hasil inovasi dan tidak semua projek dapat mencapai matlamat asal projek. Yang terakhir, batasan masa. Batasan masa melibatkan penentuan tempoh masa yang diberikan untuk menjalankan atau menyelidik objek kajian. Pensyarah telah menghadkan kepada jangka masa yang ditetapkan. Ia menyebabkan pembatasan untuk mengumpul bahan-bahan yang diperlukan dalam menghasilkan projek inovasi Green Teapot.